Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Dalam politik Malaysia hari ini, UMNO bukan lagi UMNO yang kita kenal dahulu. Ya, parti yang dulu menjadi tonggak kuasa Melayu kini berpecah belah. Sebahagian besar ahlinya hilang keyakinan dengan kepimpinan sekarang dan mula berpaling ke arah Perikatan Nasional, terutamanya PAS. Inilah yang didedahkan sendiri oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam satu konvensyen besar di Guar Cempedak. Beliau berkata semakin ramai ahli dan tokoh UMNO tidak selesa dengan kerjasama Pakatan Harapan bersama DAP, lalu mereka perlahan-lahan memilih untuk menyokong PAS dan juga Perikatan Nasional. Persoalannya, adakah ini tanda UMNO sedang mereput dari dalam dan PAS hanya tunggu masa untuk menyapu bersih sisa-sisa pengaruh mereka? Tuan Ibrahim tidak bercakap kosong. Beliau siap menyebut nama tokoh-tokoh besar UMNO yang sudah pun bersama dengan perjuangan PN. Antaranya Tan Sri Anwar Musa, Datuk Seri Syahidan Kasim, dan Datuk Seri Ismail Muttalib. Nama-nama ini bukan kecil anak, mereka merupakan bekas menteri dan bekas orang kuat UMNO. Kalau orang-orang seperti ini sudah beralih, apa agaknya yang berlaku pada ahli biasa di peringkat akar umbi? Menurut Tuan Ibrahim, ramai juga ahli UMNO dalam PRU yang lalu sebenarnya memberi undi mereka kepada Perikatan Nasional dan bukannya kepada parti mereka sendiri. Katanya lagi, waktu PAS dan UMNO dulu bergabung dalam Muafakat Nasional, suasana harmoni itu membuka ruang kepada ahli UMNO untuk lebih mengenali PAS. Dan apabila mereka kenal lebih dekat, lebih rapat, mereka mula rasa selesa. Lalu sokongan itu beralih dengan lebih mudah. Ini seolah-olah sindiran halus bahwa kerjasama UMNO dengan PH dan DAP hari ini hanya menambah luka yang sudah parah. Lebih menarik lagi, Tuan Ibrahim menyentuh soal strategi politik Perikatan Nasional menjelang PRN Sabah. Beliau berkata kekuatan PN ialah kerjasama saling melengkapi, di mana PAS lemah, parti lain dalam PN akan bantu, dan di mana parti lain lemah, PAS akan sokong. Beliau juga sempat mengingatkan bahwa walaupun PAS hanya menggunakan logo sendiri di Kelantan dan Terengganu, gelombang Perikatan Nasional tetap membolehkan mereka hampir menyapu bersih kerusi di dua negeri itu. Jadi, kalau di Semenanjung pun PN sudah mampu melibas UMNO sampai tersungkur, bayangkan apa yang akan berlaku apabila mereka masuk lebih agresif di Sabah. Tambahan pula, Tuan Ibrahim mendedahkan PAS bukan sekadar muncul semasa pilihan raya. Kata beliau, PAS sudah lama membuat kerja di Sabah. Turun padang, ziarah orang sakit, membantu rakyat yang susah dan terus bergerak walaupun tidak ada PRN. Ini merupakan satu message yang penting. Mereka mahu rakyat Sabah percaya bahwa PAS bukanlah parti import dari Semenanjung yang hanya datang bila mahu undi, tetapi parti yang sudah tanam akar lebih awal. Kalau betul strategi ini menjadi, PAS mungkin mampu mencabar dominasi parti-parti tempatan di Sabah. Tetapi di sebalik kenyataan ini, kita kena tanya soalan yang lebih kontroversi. Adakah PAS sebenarnya menggunakan ketidakpuasan hati dalam UMNO terhadap kerjasama dengan DAP sebagai modal untuk mengukuhkan pengaruhnya? Kita tahu, dalam politik Malaysia, isu UMNO-DAP ini sangatlah sensitif. Sejak dulu lagi, sebagian besar akar umbi UMNO memang tidak boleh menerima DAP. Jadi apabila keputusan atasan UMNO untuk memilih bekerja sama dengan kerajaan campuran, ia ibarat membuka ruang besar untuk PAS masuk dan menghasut rasa tidak puas hati itu menjadi undi untuk mereka. Adakah ini strategi halus Perikatan Nasional?
yaitu membiarkan UMNO terus kehilangan sokongan dalaman sehingga akhirnya Perikatan Nasional menjadi pilihan utama orang Melayu. Kita kena ingat juga, bukan kali pertama isu ini menjadi bahan perbincangan. Sebelum ini ramai penganalisis politik menegaskan yang UMNO makin hilang identiti apabila terlalu bergantung pada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Malah beberapa bekas pemimpin UMNO terang-terangan mengkritik Zahid Hamidi yang dianggap menggadaikan prinsip parti semata-mata untuk kekal berkuasa. Dan dalam PRN lalu kita nampak jelas bagaimana pengundi tradisi UMNO di kawasan majoriti Melayu lebih cenderung kepada Perikatan Nasional berbanding calon UMNO sendiri. Ini bukan sekadar andaian, tetapi realiti yang dibuktikan dengan angka keputusan pilihan raya. Sekarang timbul persoalan besar. Kalau benar ramai ahli UMNO sudah menyokong PAS dan PN, apa akan jadi dengan masa depan UMNO? Adakah UMNO akan menjadi parti kecil yang hanya hidup atas belas ihsan gabungan? Ataupun mereka akan bangkit semula dengan menolak kerjasama bersama PH dan juga DAP? Dan di pihak PAS pula, adakah mereka benar-benar ikhlas mahu menjaga perpaduan Melayu Islam ataupun sekadar mengambil peluang daripada perpecahan UMNO? Disinilah kontroversinya. Kalau kita lihat sejarah, PAS dan UMNO pernah duduk semeja dalam muafakat nasional. Tetapi kerjasama itu tidak bertahan lama karena ego politik dan perbezaan kepentingan. Sekarang, PAS pula semakin kuat dengan sokongan pengundi Melayu, manakala UMNO menjadi semakin lemah dan bergantung pada kerajaan campuran. Jadi siapa yang sebenarnya sedang mempergunakan siapa? Adakah PAS hanya tunggu masa untuk menggantikan UMNO sebagai parti dominan Melayu dengan alasan UMNO sudah tercemar karena bekerja sama dengan DAP? Satu lagi persoalan yang panas, kawan-kawan. Kalau PAS berjaya menembusi Sabah dengan lebih agresif, adakah rakyat Sabah akan menerima mereka? Kita tahu, politik Sabah ini unik. Rakyat Sabah lebih cenderung menyokong parti tempatan berbanding dengan parti dari Semenanjung. Jadi walaupun PAS kata mereka sudah lama turun padang, adakah itu cukup untuk menawan hati rakyat Sabah yang selama ini cukup skeptikal dengan parti yang berbau terlalu Semenanjung dan terlalu agama? Atau mungkinkah Perikatan Nasional menggunakan strategi yang lain, yaitu biar parti komponen lain yang lebih mesra Sabah bergerak ke hadapan, sementara PAS berperanan sebagai sokongan? Nah, inilah yang penonton perlu pikirkan. Kita sama-sama pikirkan. PAS kini berada di persimpangan yang besar. Mereka boleh menjadi penyelamat kepada rasa tidak puas hati ahli UMNO, ataupun mereka boleh menjadi punca perpecahan yang lebih besar dalam blok politik Melayu. Dan UMNO pula semakin hari semakin terdesak untuk menjustifikasikan mengapa mereka masih bertahan dalam kerajaan campuran dengan DAP. Adakah kita sedang menyaksikan fasa akhir kejatuhan UMNO, atau ini adalah sekadar episod sementara sebelum mereka bangkit semula? Jadi, saya ingin tanya kepada Anda semua. Kalau benar lebih ramai ahli UMNO sudah berpaling kepada PAS dan juga Perikatan Nasional, adakah ini petanda UMNO akan pupus dan digantikan sepenuhnya oleh PAS sebagai parti dominan Melayu? Atau mungkinkah UMNO akan mencari jalan untuk keluar daripada kerajaan campuran dan kembali kepada akar perjuangan asal? Saya ingin dengar pandangan Anda semua. Oleh itu, tinggalkan komen di ruangan komen di bawah sebab isu ini bukanlah isu yang kecil. Ia menentukan masa depan politik Melayu dan juga hala tuju negara. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini saja Anda sudah dengar sendiri bagaimana PAS sedang melakar strategi, bagaimana UMNO sedang bergelut dengan masalah dalaman, dan bagaimana politik Sabah mungkin akan menjadi medan ujian sebenar bagi Perikatan Nasional. Kalau Anda rasa cerita ini panas, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe, dan share supaya lebih ramai boleh mengikut perbincangan ini.
Percayalah, apa yang kita bincang malam ini hanyalah permulaan. Drama politik Malaysia jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera, salam perjuangan dan salam reformasi semua. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.